Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak bercakap bagaimana kita nak spend our time sewaktu dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Okey, stay tuned. Alright, yang pertama dan yang paling penting adalah untuk adakan jadual. Okey, walaupun kita tahulah kan kita duduk kat rumah dan kita tak keluar dari rumah, tapi tak semestinya kita duduk rumah tu kita biarkan masa berlalu begitu saja. Jadi sebaiknya kita adakan jadual untuk diri kita daripada pagi sehinggalah ke petang ataupun ke malam. Dan dalam jadual tersebut kita selitkan juga beberapa objektif yang hendak kita capai pada hari tersebut supaya perjalanan ataupun aktiviti kita pada hari itu lebih terurus dan terancang. Katakanlah pada hari itu kita nak selesaikan 2-3 perkara. Nyatakan apakah perkara tersebut adakah boleh dilaksanakan pada hari itu. Dan seterusnya kita letakkan target pada setiap hari kita. Katakan pada hari tersebut kita nak capai 5 perkara dan sebaiknya kita sedaya upaya untuk capai ke 5 target tersebut. Andai kata, tapi kadang-kadang kita jangan terlalu orang kata put too much stress on ourselves. Buatlah skala sikit, paling tidak kita capai 3 out of 5. Kemudian mungkin kalau baik sikit kita mungkin capai 4/5 dan paling baik adalah capai ke 5/5-nya. Jadi letakkan target pada diri kita tapi jangan terlalu stres dengan target tersebut. Dan dalam masa tempoh ini juga adalah waktu kita untuk revise semula subjek-subjek yang kita banyak tertinggal dekat universiti kita. Waktu ni lah yang mana kita banyak beruzlah. Beruzlah. Jadi kita gunakan waktu tu untuk kita revise semula subjek yang banyak kita tinggal dekat universiti. Mungkin ada juga di antara kita yang bawa balik projek, tesis, esei yang perlu disiapkan. Okay, go ahead, siapkan juga. Tapi at the same time kita juga perlu buat revision. Yang seterusnya yang adalah jangan lupa bonding with our family members. Kita duduk dalam rumah bukan kita duduk seorang-seorang. Unless you stay alone, I don't know. But if you stay with your family, with your parents, with your siblings, jangan ambil tak peduli tentang mereka. Bagi kita wanita adalah masa terbaik untuk kita turun ke dapur, untuk kita pergi ke dapur dan cuba tolong ibu dekat dapur, cuba masak beberapa makanan yang ibu selalu buat. Inilah masanya kita nak belajar. Selama ni kita duduk dekat kampus, kita duduk jauh dari family. Jarang lah kita belajar macam mana nak masak certain masakan. Jadi waktu ni lah kita nak belajar macam mana nak masak makanan-makanan yang selalu ibu masak. Okay? Kita wanita sebenarnya tak boleh lari daripada tugas-tugas mengemas, memasak, membasuh. Jadi ini adalah masanya kita ingin menyumbang kepada keluarga kita. Sama-sama bantulah ibu dekat rumah. Janganlah asyik duduk dalam bilik mengurungkan diri, menguncikan diri. Kita kena keluar. Kita kena keluar sekali-sekala tolong ibu dan ayah. Dan inilah masa kita nak belajar. Masa 14 hari Perintah Kawalan Pergerakan ni agak lama sebenarnya, 14 hari. Dalam masa 14 hari ni macam-macam kita boleh buat. Dan salah satunya adalah untuk kita tambah ilmu selain daripada ilmu-ilmu yang kita belajar dekat universiti itulah ataupun college. Jadi antara yang boleh kita buat adalah kita membaca buku, kita juga menonton video-video berilmiah banyak dekat luar sana. Even Perpustakaan Negara juga telah share apps yang mana kita boleh download dan kita boleh akses semua buku di seluruh Malaysia. This is good news to those yang suka membaca sebenarnya. Jadi ambil peluang ni untuk tambah ilmu, untuk membaca dengan lebih banyak lagi bahan-bahan luar daripada bidang kita. Boleh juga tonton video saya kalau mahu. Dan jangan lupa, ini paling penting, baca Quran dan tadabbur Al-Quran. Kadang-kadang kita selalu bagi alasan kan, tak cukup masa lah, masa tak ada lah, selalu terkejar-kejar. Jadi ini adalah masa terbaik untuk kita banyakkan berzikir, banyakkan membaca Quran di rumah, banyakkan tadabbur Quran. Dan inilah masa yang kita perlu banyakkan melakukan solat-solat sunat juga. Sebab now Allah dah bagi masa. Sebelum ni kita mengeluh masa tak ada, now Allah dah bagi masa, gunakan sebaik kita. Walaupun kita duduk kat rumah, jangan kita abaikan tentang aurat kita, penampilan kita. Janganlah kita seharian pakai baju tidur daripada pagi sampai ke malam pakai baju tidur yang sama. Jangan kita buat perangai macam tu. Walaupun yelah orang kata dalam tempoh kawalan pergerakan ni memang rasa macam cuti, tapi janganlah kita rasa macam setiap hari adalah hari yang malas, hari yang kita lepak-lepak, kita pakai baju tidur sepanjang hari. Memang tak akan ada mood nak buat sesuatu luar daripada kebiasaan, melainkan nak tidur lah kalau memang pakai baju tidur. Jadi pastikan bahawa kita bersiap macam biasa. Kalau orang yang memang
sehari-hari pergi ke kuliah, pergi ke kelas pakai begitu, pastikan kita juga pakai begitu dekat rumah, supaya kita ada feel tu, feel yang mana sebenarnya hari ni hari kita pergi kelas, hari kita pergi kuliah, supaya kita ada that mood lah. Kita nak create that mood walaupun kita berada dekat rumah. Jaga penampilan. Dan mereka yang duduk sekali dengan saudara mara, ataupun mungkin even dengan abang, dengan adik lelaki ke, even dengan mak ayah sendiri pun perlu pastikan bahawa aurat kita terjaga. Selama ni mungkin kita duduk seorang-seorang, kita dah biasa pakai short. Jadi bila duduk dengan parents, bila duduk ramai-ramai macam tu, janganlah terbawa-bawa perangai tu. Pastikan aurat kita terjaga. Jaga kebersihan. Jangan malas. Rutin kebersihan kita seperti rutin kebersihan penjagaan muka, rambut perlu kita jaga walaupun dalam cuti. Janganlah dia pun nak cuti sama. First thing first, after you wake up, of course you need to kemas bilik. Kemudian seterusnya terus bersihkan diri dan cuci wajah. Even kalau cuti-cuti hujung minggu pun sebenarnya kita biasakan diri untuk buat. Kalau tak buat tu kita rasakan ada benda tak kena. Jadi pastikan kita buat perkara-perkara ni supaya kita rasa walaupun tempoh kawalan pergerakan ni rasa macam lama, tapi sebenarnya penuh dan padat dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Okey, seterusnya adalah sebagai pelajar IPT, IPTS. Bila kita dah buat semua apa yang saya cakap tadi, apa kata now is to challenge yourself. Buat sesuatu di luar kebiasaan. Sebelum ni mungkinlah kita tak pernah pun menulis. Apa kata waktu sekarang ni kita start menulis perkara-perkara yang bermanfaat dan kita post dekat social media untuk sama-sama mengambil iktibar. Why not? Contribute something to the society. Itu salah satu contoh. Mungkin boleh buat benda lain. Selama ni tak pernah masuk dapur, why not challenge yourself untuk masuk dapur. Selama ni tak pernah pun berkebun, sekarang ni adalah masanya untuk kita cuba. Dan cuma pastikan apa yang kita buat tu tidak membahayakan diri dan tidak membahayakan juga mereka yang di sekeliling kita. Okay, seterusnya adalah walaupun kita dalam tempoh kawalan pergerakan, kan, tak semestinya kita tak boleh bertanya khabar pada kawan-kawan kita yang lain. Keep in touch, ya. Teruskan aktifkan diri dalam WhatsApp group, tanya khabar, apa yang berlaku pada rakan-rakan kita kat luar sana. Sesekali, why not, kan? Janganlah kita balik kampung dah, that's it, aku tak nak ambil peduli dah apa yang berlaku dekat sana. No, they are also part of us, still part of us, and then we have to keep in touch. Seterusnya adalah jangan lupa untuk keep ourselves updated dengan info-info yang terkini, perkembangan semasa tentang COVID-19, perkembangan semasa dalam negara, luar negara, apa yang berlaku di mana-mana sahaja dalam dunia ni. Tak semestinya kita disuruh berada dalam rumah bermakna kita perlu berada dalam gua. Tidak, kita ada internet, paling-paling mesti semua ada orang ada handphone. Jadi gunakan teknologi itu untuk kita tahu banyak tentang maklumat-maklumat terkini. Dan jangan lupa untuk kita sampaikan juga kepada mak ayah kita. Kadang ada kan mak ayah di luar sana yang tak aware apa yang berlaku. Jadi kita tolong sampaikan kepada mereka, dan mungkin ini boleh jadi satu perkara ataupun satu bahan untuk anda dan keluarga bersembang. Okey, itu saja dari saya. Saya harap tips yang saya bagi ini bermanfaat kepada semua, dan kita jumpa lagi di lain masa. Bye. Don't forget to like and subscribe my channel.